Terlebih dahulu, Tan Sri Ketua, saya rasakan bahawa hari ini adalah satu hari yang bersejarah dalam Parlimen Malaysia kerana hari ini kita akan memulakan proses penggubalan satu rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti, iaitu kerana pindaan perlembagaan ini merupakan satu enabler kepada satu Akta Anti Lompat Parti digubal. Dan saya melihat bahawa penggubalan ataupun pemulaan proses pada hari ini adalah hasil persefahaman dan juga syarat utama dalam memorandum persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan. Dan ini membuktikan bahawa apabila Pakatan Harapan memeterai MOU dengan Kerajaan Persekutuan, itu bukannya soal kita menjual prinsip kita ataupun menjual diri kita. Tetapi apa yang lebih penting dalam MOU ini ialah kerana kita nak memperjuangkan agenda reformasi, dan antara syarat utama dalam MOU itu ialah menggubal satu Akta Anti Lompat Parti untuk mengembalikan kestabilan politik dan memberhentikan sebarang tindakan lompat parti ini. Itu merupakan intipati yang paling utama dalam MOU di antara Pakatan Harapan dengan Kerajaan Persekutuan. Akta Anti Lompat Parti ini sebenarnya telah pun diperjuangkan lama oleh pemimpin-pemimpin DAP yang terdahulu. Yang berhormat Iskandar Puteri sejak tahun 70-an telah memperjuangkan dan menyatakan pendirian supaya Akta Anti Lompat Parti mesti digubal di parlimen kita ini. Tidak lupa juga mendiang Yang Berhormat Kapal Singh secara konsisten memperjuangkan Akta Anti Lompat Parti sehingga akhir hayat beliau. Kerana DAP merupakan antara mangsa utama dalam lompat parti ini. Sejak pilihan raya umum yang pertama yang DAP tandingi pada tahun 1969. Selepas pilihan raya umum 1969, hampir separuh daripada wakil rakyat yang menang atas tiket DAP melompat. Dan kita menjadi mangsa. Dan sebenarnya dalam konteks politik negara kita, hampir setiap politik pembangkang pernah menjadi mangsa kepada lompat parti. Bukan saja DAP, malah PAS juga semasa menjadi pembangkang di peringkat persekutuan, mereka juga mangsa lompat parti. Malah UMNO semasa menjadi parti pembangkang juga merupakan mangsa lompat parti. Tetapi dulu tidak ada parti masa Kerajaan Barisan Nasional tidak melihat keperluan untuk mengubah Akta Anti Lompat Parti ini. Sehinggalah tahun 2018 apabila UMNO sendiri menjadi pembangkang dan menjadi mangsa kepada lompat parti, mereka sedar bahawa pentingnya dan perlunya Akta Anti Lompat Parti ini. Kecualilah parti yang menjadi kerajaan di persekutuan tak pernah menjadi mangsa kepada lompat parti, kecuali Pakatan Harapan yang digulingkan kerana ada tindakan lompat parti di kalangan ahli-ahlinya yang menjadikan kita digulingkan dalam masa 22 bulan. Tetapi apapun, Tan Sri Ketua, kita mengangkat semangat supaya negara perlu ada pembaharuan. Dari segi politik perlu ada kestabilan. Dan pentingnya bahawa Akta Anti Lompat Parti ini mesti kita gubal dalam parlimen ini. Dan ini merupakan harapan rakyat Malaysia, dan kita nak melihat bahawa dengan penggubalan satu Akta Anti Lompat Parti ini mengembalikan keyakinan pengundi untuk membuang undi dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Kita melihat pindaan terhadap perlembagaan yang dibawa, dan ramai yang telah pun menyatakan pandangan dalam media sosial dan sebagainya dalam beberapa hari yang lepas bahawa pindaan kepada artikel 10/3A itu adalah terlalu luas dan ia akan membahayakan sekiranya pada masa-masa depan siapa-siapa parti yang membentuk kerajaan boleh membuat akta-akta lain selain daripada Akta Anti Lompat Parti untuk menyekat kebebasan ahli parlimen. Justru itu pada pagi tadi saya bersama dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru telah pun berjumpa dengan Yang Berhormat Bera dan beberapa pimpinan dalam parti kerajaan. Dan kita pun telah bersetuju untuk mencari satu konsensus bagaimana mengambil satu pendekatan yang lebih cermat untuk kita menggubal satu Akta Anti Lompat Parti. Iaitu bahawa Yang Berhormat Bera juga bersetuju bahawa perkara 10/3A itu perlu diperhalusi dengan meletakkan perkataan-perkataan yang lebih khusus untuk menyekat hanya untuk Akta Anti Lompat Parti. Ia tidak menjurus kepada perkara yang lain. Itu pertama. Yang keduanya juga kita bersetuju bahawa ada perlunya perkara 48/6 dimasukkan. Kerana prinsipnya, kalau seseorang itu nak melompat parti, dia boleh melompat parti. Kalau dia tak bersetuju dengan pendirian partinya ataupun merasakan kepimpinan partinya telah pun rosak, maka seseorang ahli parlimen itu boleh memilih untuk melompat parti. Tetapi dengan syarat bahawa dia perlu meletakkan jawatan ahli parlimennya ataupun adunnya untuk mengembalikan mandat kepada rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Padang Rengas, sekarang merasakan dirinya hebat, tak perlu ada parti, dia boleh bertanding sebagai bebas. Tetapi pokoknya kita mesti mengembalikan kebebasan itu kepada individu tersebut.
Kalau merasakan bahawa partinya buat salah, dia tak nak ikut perintah partinya lagi, tak apa, letak jawatan, kembalikan kepada mandat rakyat, buat pilihan raya kecil. Kalau beliau dapat meyakinkan rakyatnya, maka dia tak boleh terpilih sekali lagi untuk duduk dalam Dewan Rakyat. Tetapi pokoknya ialah perkara 48/6 mesti dimasukkan. Tak saya Ketua, kebebasan ini sebenarnya ada kepada rakyat Malaysia ataupun mana-mana individu sebelum tahun 1988. Tahun 1988, selepas pilihan raya kecil Johor Bahru, iaitu bekas Yang Berhormat Ahli Parlimen Johor Bahru, Syarif Samad, meletak jawatan daripada UMNO dan lepas itu bertanding dalam pilihan raya kecil dan menang sebagai calon bebas, maka pada ketika itu, pindaan Perlembagaan Persekutuan diletak untuk menghadkan seseorang itu. Kalau letak jawatan, maka 5 tahun orang tersebut tak boleh bertanding dalam pilihan raya. Kita rasa bahawa dalam semangat pindaan pada kali ini, perlunya kebebasan itu dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Mana-mana ahli parlimen yang letak jawatan, beliau bebas untuk bertanding semula. Jadi kita mengharapkan bahawa perkara 48/6 itu akan dimasukkan dalam pindaan yang seterusnya. Tak saya Ketua, kita juga berbincang pada pagi tadi bahawa kemungkinan juga ada perkara-perkara lain dalam Perlembagaan Persekutuan yang perlu dilihat. Maka pendekatan yang paling cermat, yang paling baik ialah kita merujuk kepada satu jawatan kuasa pilihan khas, Select Committee, untuk memperhalusi segala bentuk pindaan yang diperlukan supaya Akta Anti Lompat Parti dapat digubal dan dapat dilaksanakan dengan baik. Justru itu kita bersetuju dan kita menyokong pendekatan ini supaya selepas perbahasan pada hari ini kita menangguhkan bacaan kedua dan kita rujuk kepada satu jawatan kuasa pilihan khas ataupun Select Committee. Justru itu bagi pihak DAP, saya mencadangkan Yang Berhormat Puchong mewakili DAP untuk duduk dalam jawatan kuasa Select Committee ini untuk kita memperhalusi segala pindaan yang diperlukan dan juga menggubal satu Akta Anti Lompat Parti. Tetapi syaratnya, Tan Sri Ketua, kita juga menyebut pada mesyuarat pada pagi tadi, iaitu bahawa rakyat nak lihat perkara ini dapat direalisasikan dalam masa yang terdekat. Saya rasa ada satu tempoh masa yang mudah sabar perlu diberikan kepada jawatan kuasa pilihan khas ini. Dan suka saya mencadangkan supaya jawatan kuasa pilihan khas ini diberikan tempoh 1 bulan untuk melaksanakan segala tanggungjawab ataupun tugasan yang diberikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, kita berharap bahawa sidang khas dapat diadakan sebelum penghujung Mei supaya kita bawa balik pindaan yang diperlukan untuk pindaan perlembagaan dan juga draft Akta Anti Lompat Parti dibentangkan secara bersama. Supaya dalam sidang yang akan datang ini, kita akan meluluskan sekaligus bukan saja pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk membenarkan Akta Anti Lompat Parti, tetapi rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti itu juga dibentangkan dan diluluskan bersama dalam sidang khas tersebut. Supaya selepas sidang khas nanti, Malaysia akan ada satu undang-undang yang khusus untuk merarang sebarang tindakan lompat parti. Dan ini saya amat yakin bahawa akan dapat mengembalikan keyakinan orang ramai dan pengundi-pengundi terhadap sistem demokrasi dalam negara kita dan ada keyakinan penuh untuk membuang undi dalam pilihan raya umum yang ke-15. Justru itu, saya menyokong apa yang dicadangkan supaya rang undang-undang pindaan perlembagaan ini dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas. Sekian, terima kasih.